Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati lagi saya kasihi pensyarah kita Dr. Engku Mardiah selaku pensyarah asas kaunseling dan pengurusan bakat. Baiklah, bagi tugasan 2 iaitu penulisan, kami dan kebertiga telah memilih tajuk Intervensi Kaunseling terhadap isu merokok di sekolah menengah. Terlebih dahulu saya perkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 5 orang ahli. Yang pertama, Nur Syafiqah binti Rosli P123732. Kedua, Nur Syafiqah binti Muhammad P123774. Ketiga, Najiah binti Rizwan P123800. Keempat, Aisyah Zuani binti Abdul Karim P123855. Kelima, Nurul Iman binti Rizwan P124035. Saya Nur Syafiqah binti Muhammad P123774 akan membentangkan mengenai pengenalan bagi tajuk kami iaitu intervensi kaunseling isu merokok di sekolah. Okey, yang pertama saya perkenalkan dulu apa itu rokok. Bila kita bercakap tentang merokok, ianya berkaitan juga dengan vape. Walaupun kedua-dua ini berbeza dari segi fizikal, tapi isi kandungan keduanya boleh maut iaitu nikotin. Mitos yang selalu kita dengar mengenai vape ialah kebanyakan orang yang merokok yang ingin berhenti merokok mengambil vape sebagai jalan untuk berhenti. Tetapi akhirnya sebahagian dari mereka akan menjadi dual user iaitu merokok dengan rokok konvensional iaitu rokok tembakau dan juga vape. Dan kebanyakan dari pelajar merasakan vape lebih mudah didapati kerana harganya lebih murah dan dalam bentuk yang berbagai dan berperisa. Ini menurut kajian Muhammad Razimi Hussein pada tahun 2020. Pengambilan nikotin yang berlebihan sejak dari awal remaja mengundang pelbagai masalah kesihatan di masa depan. Seterusnya, saya bentangkan juga statistik dan akta yang terdapat dalam tajuk ini. Pertama, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menganggarkan sekitar 50 ke 60 remaja terlibat dalam gejala merokok. Malaysia di tanggal ke-72 paling ramai perokok di dunia dengan kadar 22% atau 7 juta penduduknya, selain 10,000 kematian direkodkan setahun akibat komplikasi merokok. Selain itu, dalam akta RUU, Rang Undang-Undang telah mencadangkan agar larangan memiliki sebarang produk merokok termasuk vape oleh golongan bawah umur, iaitu generational endgame. Ini dibentangkan oleh Khairul Jamaluddin iaitu mantan Menteri Kesihatan pada penggalan yang lalu. Baiklah, saya serahkan kepada sahabat kumpulan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bersambung. Nama saya Nurul Iman binti Rizwan, nombor matrik P124035. Saya akan menerangkan berkaitan dengan isu dan permasalahan. Baiklah, seperti yang sedia maklum, tingkah laku merokok ni adalah perkara ataupun aktiviti yang negatif. Negatif yang memberi kesan kepada kesihatan tubuh badan kita lah. Khususnya individu, keluarga dan masyarakat. Jadi sebahagian perokok di Malaysia adalah daripada golongan remaja sendiri. Begitu juga pelajar di sekolah menengah. Mereka juga terdiri daripada golongan remaja yang mempunyai keinginan untuk merokok. Mereka termasuklah dalam sebahagian perokok di Malaysia. Jadi apakah faktor-faktor yang menyebabkan pelajar di sekolah menengah ni nak merokok? Jadi antara faktor terbesarnya adalah faktor psikologi. Kebiasaannya perokok yang mengalami tekanan perasaan, mereka akan menggunakan rokok sebagai alternatif untuk menghilangkan kegusaran yang mereka hadapi. Biasalah budak baru, remaja, baru nak kenal dunia. Dia nak cuba-cuba. Rokok ni nampak macam perkara yang membuatkan mereka gagah, perkasa, kacak. Jadi mereka nak cuba merokok. Itu antara faktornya lah. Seterusnya, faktor kedua ialah faktor biologi. Siti Noniyah Muhammad Gaid et al. 2022 dalam kajiannya menyatakan bahawa faktor ini dikaitkan dengan faktor genetik dan sangat mempengaruhi seseorang untuk mempunyai kebergantungan yang tinggi terhadap rokok. Jadi faktor genetik ni merupakan antara punca juga. Remaja ni dia nak merokok sebab nikotin dalam rokok tu menyebabkan mereka akan ketagih dengan rokok tu. Bila dah try sekali, nak lagi. Macam tu. Okay, seterusnya faktor yang terakhir adalah faktor persekitaran sosial. Pengaruh persekitaran sosial seperti ibu bapa, keluarga, rakan sebaya, media massa dan lain-lain. Maksudnya kita rangkumkanlah. Jadi ibu bapa ni
pengaruhnya kuat sebab dari rumah lagi, contoh dia nampak ibu bapanya merokok, dia pun nak merokok juga. Tak mustahil benda tu. Daripada keluarga sendiri, rakan sebaya, pengaruh rakan sebaya, bila tengok kawan-kawan lain, hebatlah dia ni dah merokok, aku pun nak try juga. Macam tu. Lepas tu mungkin juga daripada media massa, daripada Facebook, TikTok, Instagram, budak-budak muda sekarang dia tengok orang ni merokok, dia pun nak try merokok. Ataupun rokok elektronik. Jadi itu sahaja daripada saya. Kita sambung. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya Najihah Rizwan, P123800. Saya akan meneruskan dengan kajian-kajian lepas. Okay, untuk tajuk kami iaitu intervensi kaunseling terhadap isu merokok di sekolah. Kami telah memilih sebanyak 5 kajian lepas yang dijalankan antara tahun 2018 hingga tahun 2022. Okey, untuk kajian yang pertama iaitu daripada Siti Nuriyah Muhammad Ghani et al. Yang dilakukan pada 2022. Beliau telah menjalankan sebuah kajian tentang faktor mempengaruhi kegiatan merokok dalam kalangan pelajar sekolah dan tindakan kaunselor dalam menanganinya. Okey, berpandukan kajian beliau telah menyatakan bahawa 3 faktor utama merokok adalah disebabkan faktor psikologi, faktor biologi dan juga faktor persekitaran sosial. Okey, manakala intervensi yang telah dijalankan adalah pemerhatian berterusan, kerjasama dengan unit disiplin dan juga kolaborasi program. Okey, daripada kajian yang telah dijalankan, beliau mendapati bahawa ketiga-tiga intervensi yang telah dilakukan mampu untuk membantu pelajar dalam menangani gejala merokok ini. Okey, seterusnya untuk kajian yang kedua iaitu daripada Siti Hajar Razali pada tahun 2018. Tajuk kajian yang telah dijalankan adalah faktor yang mempengaruhi niat menghisap vape dalam kalangan pelajar sekolah menengah di Lembah Kelang, Malaysia. Okey, daripada kajian beliau mendapati bahawa faktor utama yang menyebabkan pelajar ini ingin menghisap vape adalah kerana faktor ingin mencuba. Hal ini kerana pelajar beranggapan bahawa vape lebih selamat digunakan berbanding dengan rokok biasa. Jadi hal inilah yang mendorong mereka untuk mencuba untuk menghisap vape. Okey, seterusnya untuk kajian yang ketiga, Muhammad Razmi Husin yang dijalankan pada tahun 2020. Kajian adalah masalah vape di sekolah dalam kalangan awal remaja. Okey, beliau mendapati dalam kajian ini bahawa kaunseling secara individu lebih berkesan berbanding dengan pendekatan secara berkumpulan, kerana beliau beranggapan ataupun berpendapat bahawa kaunseling secara individu lebih berfokus kepada pelajar ataupun individu yang terlibat dengan masalah tersebut berbanding dengan kaunseling secara pendekatan berkumpulan. Okey, seterusnya. Okey, untuk kajian yang keempat iaitu daripada Abdul Halim Remli yang dijalankan pada tahun 2022. Okey, beliau telah menjalankan sebuah kajian tentang pendekatan as-sunnah dalam menangani masalah disiplin pelajar iaitu kajian terhadap kutubus sittah. Okey, beliau berpendapat bahawa gejala merokok merupakan salah satu masalah disiplin yang perlu ditangani dalam kalangan pelajar. Okey, jadi beliau telah mencadangkan dengan menangani isu merokok ini dengan nilai-nilai agama daripada pendekatan as-sunnah iaitu hadis-hadis Rasulullah SAW. Okey, seterusnya yang terakhir, kajian yang kelima iaitu daripada Muhammad Saiful Akmal Ikarim et al. Pada tahun 2021. Beliau telah menjalankan sebuah kajian tentang pendidikan akhlak dalam menangani isu gejala sosial pelajar. Okay, dalam kajian ini beliau beranggapan bahawa pendidikan akhlak amat penting dalam menangani isu ataupun gejala yang tidak sihat ni ataupun gejala sosial dalam kalangan pelajar, kerana akhlak ini mampu untuk membentuk sasiah yang baik dalam diri pelajar. Sebagaimana Rasulullah juga telah melakukan perubahan terhadap masyarakat jahiliah kepada membentuk bangsa yang bertamadun. Okey, seterusnya saya sambung kepada kawan saya. Dan terima kasih. Okey, baiklah, saya akan teruskan dengan bahagian perbincangan di mana menurut Kamus Dewan, edisi keempat, intervensi di sini membawa maksud campur tangan dalam urusan antara dua pihak, orang, negara, golongan lain. Jadi intervensi kaunseling yang digunakan bagi mengatasi isu merokok di sekolah ni adalah antara unsur dua pihak, iaitu guru dan juga pelajar. Jadi seperti yang kita ketahui, merokok ni adalah antara masalah lain yang kerap berlaku di sekolah. Okey, tak kiralah sekolah menengah ke sekolah rendah. Jadi merokok ni adalah antara permasalahan utamalah yang berlaku di sekolah. Jadi pengkaji dapat merumuskan bahawa terdapat beberapa faktor yang menjadi punca pelibatan pelajar terhadap aktiviti tak bermoral ini. Okey,
kerajaan telah menjalankan satu saringan terhadap 1.3 juta pelajar sekolah menengah melalui program kesihatan oral tanpa asap rokok kotak, dan hasilnya mendapati bahawa seramai 43,019 orang pelajar terlibat dengan kancah merokok ini. Jadi bila kita tengok seramai 43,019 orang ni, kita tahu sebenarnya merokok ni dah menjadi permasalahan yang sebati dengan pelajar. Okey, di mana pada tahap ini seramai 43,000 orang ni dia tahap yang membimbangkan. Jadi kerajaan perlu melakukan satu cara lain ataupun intervensi lain untuk membanteraslah daripada menular. Okey, baiklah, ini adalah antara faktor-faktor yang menyebabkan pelajar tu terlibat dengan merokok. Antaranya sikap ingin tahu yang mendebal dalam diri murid-murid. Okey, benda ni berlaku sebenarnya apabila pelajar tersebut sudah meningkat dewasa. Dia sendiri nak tahu rasa macam mana merokok, macam mana perasaan hisap rokok. Jadi disebabkan perasaan ingin tahu itu, perasaannya membuak-buak dan akhirnya mereka cuba untuk merokok. Dan bila dah mencuba itu, rasa macam ketagih. Jadi menyebabkan susah untuk tidak merokok. Okey, itu adalah faktor yang pertama, sikap ingin tahu yang menebal dalam diri murid-murid. Manakala faktor yang kedua, media sosial. Media sosial adalah antara medium yang di mana sebenarnya menjadi faktor utama juga, okey, dalam memberi, orang kata, kesan, memberi pengaruh kepada remaja sekolah. Sebab dari media sosial lah pelajar ni belajar. Okey, kena tengok orang merokok macam wow, semaknya merokok macam wah, baru lelaki macam tu. Disebabkan itu, media sosial ni menjadi antara medium terbesar yang memberi pengaruh terhadap perkembangan remaja sekolah. Sekian. Okey, seterusnya saya akan menyambung pembentangan ini dengan implikasi dan cadangan dalam intervensi merokok. Okey, bagi implikasi dalam intervensi merokok yang di-highlightkan di sini ialah memudaratkan kesihatan individu dan sekeliling. Seperti yang semua ketahui, bahan ataupun kandungan yang ada di dalam rokok itu merupakan bahan-bahan yang terlarang yang boleh merosakkan kesihatan tubuh badan, terutamanya melibatkan jantung. Maka jika pelajar-pelajar ataupun remaja yang seusia muda lagi telah terlibat ataupun terjerumus dengan rokok, maka ia akan merosakkan kehidupan mereka secara dini hari lagi. Selain itu, ia juga boleh merosakkan ataupun memudaratkan kesihatan orang sekeliling jika terhidu ataupun terbau asap rokok. Ia juga boleh menyebabkan kemerosotan kesihatan bagi orang sekeliling. Bukan hanya sahaja kesihatan individu, bahkan boleh merosakkan sekeliling. Seterusnya, cadangan bagi intervensi merokok yang kami highlightkan di sini, yang diutamakan adalah peranan kaunselor. Jika kita lihat bahawa kaunselor merupakan satu unit yang wajib ada di sekolah, maka kaunselor akan bertindak secara proaktif dengan melibatkan badan-badan luar ataupun unit di sekolah bagi membanteras gejala ataupun amalan rokok di sekolah. Kaunselor berperanan besar dalam mengelakkan ataupun menolak budaya merokok di sekolah. Kaunselor perlu mencari kaedah yang sesuai bagi menjadikan sekolah itu sekolah yang bebas rokok. Kerana kaunselor ini merupakan satu unit yang diusahakan oleh kerajaan KPM untuk mendekati pelajar-pelajar yang bermasalah juga pelajar-pelajar yang tidak bermasalah. Jadi di sini saya membuat kesimpulan bahawa kaunselor merupakan satu unit yang patut diberikan tugas yang besar bagi mengelakkan sekolah, mana-mana sekolah terlibat dengan rokok. So, sekadar itu dari saya. Seterusnya. Baiklah, sebagai kesimpulan bagi tajuk intervensi kaunseling isu merokok di sekolah menengah, kita dapati dan kita perlu lakukan ialah salah laku merokok dilihat harus diberi tumpuan yang khusus kerana dibebangi gejala tidak sihat yang lebih dahsyat seperti penyalahgunaan dadah, pengambilan alkohol, seks bebas dan lain-lain akan berlaku. Begitu juga dengan pendidikan terhadap tembakau dan merokok disepadukan dalam kurikulum sekolah, selain mempergiatkan lagi program asap rokok dan kaunseling anti rokok di sekolah. Masyarakat, media massa, organisasi bukan kerajaan, NGO juga berperan